soalan mengenai kemelut dalaman yang membawa kepada peletakan jawatan Lee Chin Ceh ini. Dan pada 28 Januari 2014, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor, mengumumkan Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim akan bertanding. Dan pada 29 hari bulan pula, yang mana telah pun berlangsung di Dewan Orang Ramai Sungai Sekamat Kajang, ya, Lee Chin Ceh memohon maaf kepada pengundi dan memberi alasan tidak mampu menyempurnakan tugas kepada rakyat di kawasan itu sebagai alasan utama mengapa beliau meletakkan jawatan. Sementara Timbalan Presiden PKR Azmin Ali menyatakan PRK Kajang penting dan terus berharap untuk menjadi jambatan ke Putrajaya. Dan dalam pada itu Azmin turut mengulas mengenai desakan PAS yang mahukan kerusi Menteri Besar Selangor jika Khalid Ibrahim meletak jawatan dan telah menghubungi Pesuruhjaya PAS Selangor untuk menjelaskan kedudukan sebenar. Dan Azmin juga berkata terdapat perjanjian antara Anwar dengan Lee Chin Ceh. Allahuakbar. Dan apa pun juga saudara, sejak daripada itu maka terdapat pelbagai komen, terdapat pandangan balas tentang peletakan jawatan ADUN N25 Kajang, baik daripada pemimpin negara malah kepada media sosial, media elektronik, media cetak, terus memberikan pandangan dan juga komen berhubung peletakan jawatan calon ini. Dan dalam pada itu yang turut mendapat perhatian bagi saya adalah daripada kenyataan pandangan dan juga komen berhubung peletakan jawatan calon ini. Dan dalam pada itu yang turut mendapat perhatian bagi saya adalah daripada kenyataan saya kongsikan kepada anda beberapa perenggan dalam kenyataan daripada Pemuda PAS Malaysia yang menuntut penjelasan itu. Di mana perenggan yang pertama, ya, Pemuda PAS Malaysia tuntut penjelasan. Jabatan Pilihan Raya Dewan Pemuda PAS melahirkan rasa terkejut dan terkilan dengan peletakan jawatan tanpa alasan munasabah ahli Dewan Undangan Negeri Kajang Selangor tanpa ada berlakunya tsunami politik yang menggila. Peletakan jawatan ini telah mewujudkan satu persepsi yang tidak baik kepada rakyat negeri Selangor. Dan dalam perenggan yang kedua pula dinyatakan Jabatan Pilihan Raya Dewan Pemuda PAS Malaysia menganggap peletakan jawatan ini sebagai satu pengkhianatan amanah yang telah diberikan oleh rakyat Selangor kepada Pakatan Rakyat serta membelakangkan semangat syura di kalangan Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Sementara dalam paragraf yang keempat pula dinyatakan Jabatan Pilihan Raya Dewan Pemuda PAS Malaysia melahirkan rasa kecewa terhadap pemimpin PKR Selangor yang mengamalkan agenda politik egois dan besar kepala dengan membelakangkan PAS dan DAP. Jadi saudara, pada malam ini dalam jajaran rancangan Lanskap kami bawakan tajuk Langkah Kajang. Jadi Syed Munawar telah pun bersedia, kita ada seorang daripada UMNO, kita ada wakil daripada PAS dan kita mungkin ada seorang pemerhati politik yang tak tahu ke kanan atau ke kiri. Kita terus bersama Syed Munawar. Laju Suhaimi menderu mungkin menyambut ketibaan Tahun Kuda. Shin Nian Kuai Le diucapkan kepada kawan-kawan yang menyambut Tahun Baru Tahun Kuda pada hari ini khususnya. Kita membicarakan tentang satu tema yang besar yang punya kaitannya dengan minat politik. Dan ramai orang menganggap pentas politik juga merupakan satu bentuk hiburan kalau kita bincang-bincangkan. Tapi apakah ketiga-tiga panelis ini akan memberikan buah fikiran mereka untuk mencerahkan kedudukan semasa berikutan langkah kajang yang telah pun dibutirkan dengan panjang lebar oleh Suhaimi seketika tadi. Tiga panelis yang kami bawakan di sebelah kiri saya, saudara Arman Azhar Abu Hanifah Exco Pemuda Malaysia tampil sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tengah-tengah, Datuk Rais Husin adalah merupakan antara tetamu yang popular di lanskap pemerhati politik pada malam ini. Datuk dari jauh datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di hujung sana, saudara Suhaizan Khayat, Ketua Pemuda PAS yang juga digambarkan oleh Suhaimi tadi sudah membuatkan pendirian, memohon penjelasan. Assalamualaikum, saudara Suhaizan. Assalamualaikum. Jauh datang. Kebetulan ada di Kuala Lumpur ya? Ya, kebetulan. Kebetulan di Kuala Lumpur. Baik, melihat kepada sinopsis yang kita lihat membentangkannya oleh Suhaimi tadi, kalau saya bertanya dengan Arman dulu, respon awal terhadap realiti apa yang berlaku di Kajang ini khususnya, kacamata pemuda UMNO. Bagi saya secara peribadi saya lihat kita di Barisan Nasional menghormati demokrasi, sistem demokrasi dalam negara. Dan juga kita lihat apabila peletakan jawatan ini, kita lihat satu langkah pengkhianatan terhadap demokrasi. Apa yang mereka lakukan? Sedangkan pilihan raya tidak habis, baru 8 bulan pilihan raya umum, mereka dah letakkan jawatan tanpa sebab-sebab tertentu. Dan apa yang saya lihat ini, apa yang mereka lakukan adalah untuk menutupkan kemelut dalaman parti mereka sendiri. Kerana hari ini kita lihat perbalahan antara Azmin Ali dan yang amat berhormat Tan Sri Khalid adalah perkara yang utama. Tetapi hari ini mereka ubahkan pandangan itu dan menyalahkan pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti menyalahkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib untuk bertanding di Kajang. Dan hari ini kita nak menjelaskan apa yang mereka lakukan hari ini adalah pengkhianatan sistem demokrasi dalam negara kita. Jadi kita minta rakyat di Kajang
untuk sama-sama matang untuk mikir tentang masa depan di Kajang. Okay. Dan bagi saya selaku mewakili Pertukaran Pemuda UMNO Malaysia, kita akan terus berdiri teguh bersama keputusan yang akan diambil oleh kepimpinan Barisan Nasional di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Apa juga keputusan, kami akan berdiri teguh di belakang Datuk Seri Najib. Tetapi apa yang menjadi persoalan di sini, kenapa perkara ini berlaku? Okay. Adakah Datuk Seri Anwar dan Pakatan Rakyat ini mengambil pendapat daripada rakan-rakan komponen mereka daripada DAP dan PAS dan sebagainya? Dan hari ini jelas menunjukkan keputusan PAS sendiri menuntut satu jawapan yang terbuka daripada pihak PKR apa yang sedang berlaku ini. Bagi saya, kemelut di Kajang ini hanya untuk menutup kelemahan dalaman dalam PKR. Pandangan awal Arman, perlu bertanding tidak bertanding Barisan Nasional? Bagi saya, Secara kalau peribadi kata, atau pemuda terpulang? Kalau daripada segi pendirian pemuda, apabila ada kekosongan kerusi mana-mana, pemuda mengambil satu pendekatan untuk bertanding. Tetapi apa sahaja keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, seperti saya kata, Barisan Nasional ini adalah merupakan satu parti yang mempunyai ramai rakan-rakan komponen. Jadi apa saja keputusan yang dibuat oleh barisan komponen parti pada mesyuarat akan datang, kita akan beri teguh. Kalau bertanding, kita akan lawan. Kalau tidak bertanding, kita akan sokong kepimpinan Datuk Seri Najib. Datuk Rais, bagaimana melihat Kajang, senario politiknya? Bagi saya, dia adalah macam TV reality show. High entertainment value. Kita akan, selepas ini, hari-hari yang akan mendatang ini, kita akan lihat macam-macam cerita, macam-macam reasoning, macam-macam sebab yang mengakibatkan kekosongan kerusi di Kajang. Tapi kita harus ingat, di sistem demokrasi, bila sesuatu begini berlaku, kita hanya ada sistem demokrasi untuk mengatasinya. Kita sudah tahu tentang Anwar Ibrahim bertahun-tahun lamanya. Kalau dikata dia mahu langkah ini menuju ke Putrajaya, dan sebagai Menteri Besar Selangor, eventually selepas dia memenangi, saya kata dia akan memenangi sebab dia ada 3 outcome daripada situation sekarang ini. Nombor 1, Anwar akan bertanding di Kajang. Nombor 2, Anwar akan menang di Kajang. Nombor 3, Anwar akan jadi Menteri Besar Selangor. Nah, sebab apa saya berkata begitu? Walaupun saya tahu saudara daripada PAS kurang setuju dengan Anwar sebagai Menteri Besar, DAP. Bagi DAP, Anwar Ibrahim adalah Band 8. Band 8 maknanya plaster yang antara DAP dengan PAS. So, bagi DAP, apa yang Anwar kata, itulah undang-undang. Saya amat terkejut dengan Karpal Singh yang baru mengatakan beliau juga endorse untuk Anwar kontes dan juga Menteri Besar. Bagi saya, kalau Anwar mengatakan kita akan, macam Rafizi kata kan, mengatakan kita akan jadikan Selangor sebagai satu negeri model untuk kita launchpad apa semua untuk mendapatkan pengalaman dan menunjuk kepada rakyat. Anwar di dalam kerajaan selama 16 tahun. Daripada timbalan Menteri Kesukan, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, Menteri Kewangan, hatta timbalan Perdana Menteri. Apa lagi pengalaman yang dia nak cari jadi pergi Putrajaya? So segala excuses, macam Wan Saiful katalah, Wan Saiful yang ideas kan, Winston Churchill my food. So segala apa-apa sebab yang disebut oleh Anwar ataupun Rafizi adalah mencari sebab mengisi kerana dia ingin kontes dekat Kajang. Tapi sebenarnya kita tahu bahawa ini untuk menutup isu-isu dalaman PKR. Saya ingin mengatakan bahawa Lim Guading, Ketua Menteri Pulau Pinang, dalam dia punya press conference kata, saya tidak tahu apa yang sedang berlaku di Selangor. Padahal ayahnya duduk sebelah Anwar Ibrahim masa PC. Saya pun tak tahu apa dia akan bincang masa reunion dinner malam tadi. Tapi walau bagaimanapun, kita tahu Anwar juga mengorak langkah-langkah sebegini rupa semasa dia jadi timbalan Perdana Menteri. Kita masih ingat lagi Datuk Abu Hassan dengan Tan Sri Muhammad Haji Taib. Tan Sri Muhammad Haji Taib atas alasan-alasan yang kukuh terpaksa melepaskan jawatan dan Datuk Abu Hassan kontes dan menang. Dan jadi Menteri Besar Selangor. So, kita tahu segala
sejarah membuktikan bahawa Anwar bagi dia, dialah Anwar. Dialah yang penting dalam krisis. Macam peguam-peguam yang kita ada sekarang ni. Peguam itu menjadi sungguh relevan bila ada krisis. Sebegitu rupa, Anwar menjadi relevan bila ada krisis sebegini. Dan krisis ini telah diberikan dalam silver platter oleh Azmin dengan Tan Sri Khalid. Dan Anwar mengambil ni. Bagi saya, DAP dia akan menyokong 100%, kalau saya boleh sebut 101% apa yang Anwar akan buat. PAS adalah kita harapkan suara-suara yang rasional, yang reason, yang mempunyai pendirian dan prinsip. Tapi malangnya bagi saya, pendapat saya daripada bacaan-bacaan, mungkin pada awalannya kita tidak bersetuju. Kita bersetuju supaya Anwar jadi calon untuk Kajang, tapi kita tak bersetuju dia menjadi Menteri Besar. Percayalah pada saya. Akhirnya PAS akan bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Besar Selangor. Itu saya akan majukan kepada Suhaizan seketika ini. Tapi saya berbalik pada Datuk. Kerana Datuk memulakan kenyataan tadi dengan mengatakan Anwar akan menang. Datuk yakin dia akan menang. Disebabkan oleh apa juga predicament, kedudukan semasa ini. Suasana environment. Kita tahu dalam strategi, dalam study field of strategy, kita ada menggunakan kekuatan dalaman dalam tahun 60-an, 70-an, 80-an, dan kemudiannya kekuatan keluaran, environment. So this strategy swing has been happening. Di situation sekarang ini, di Kajang, untuk Barisan Nasional, saya minta maaf, untuk Barisan Nasional, oleh kerana harga barangan naik dan macam-macam ada isu. Mungkin masalah ni bukan masalah Barisan Nasional. Kita tahu Datuk Zaid Ibrahim semalam menulis mengatakan harga naik bukan hanya kesilapan Barisan Nasional. Dia ada isu globalisasi, isu macam-macam isu. Isu penawaran dan permintaan dan macam-macam. Tapi benda tu tidak akan hilang. Bila kita pergi ke election, populist statement. BN, barang naik. That's it. So, sentimen rakyat pada masa sekarang ini masih tidak kepada Barisan Nasional. Jadi, bukan saja Anwar Ibrahim. Izinkan saya mencelah. Bagi saya, itu adalah satu persepsi. Bagi saya, medan di Kajang ini akan menjadi medan untuk Barisan Nasional menjawab segala tomahan tentang isu kenaikan barang dan sebagainya, kos sara hidup dan sebagainya. Di medan Kajang ini, kita akan pastikan penerangan yang jelas daripada Barisan Nasional tentang isu kenaikan barang dan kos sara hidup. Kerana hari ini, isu ini dinaikkan tanpa ada satu pendekatan untuk menerang kepada rakyat. Dan saya rasa kan sudah sampai masanya pilihan raya kecil di Kajang ini merupakan satu platform Barisan Nasional untuk menerang kepada rakyat langkah-langkah kenaikan harga barang. Adakah itu bermakna Saudara Arman yakin kalau bertanding Anwar boleh ditewaskan di Kajang? Kalau diberikan kita satu ruang yang jelas, dan saya harap rakan saya daripada PAS juga memberi sokongan yang baik kepada Barisan Nasional atas dasar apa saja statement-statement dikeluarkan. Kerana bagi saya lihat statement pemuda PAS hari ini menunjukkan statement yang teguh, mengatakan mereka mahukan penjelasan. Dan juga Barisan Nasional juga ingin penjelasan yang jelas atas sebab apa mereka hendakkan kursi di Kajang. Izinkan saya beralih dahulu kepada Suhaizan sebelum saya balik kepada Datuk Rais. Kerana Datuk seketika tadi mengatakan, ya, percayalah akhirnya PAS juga akan bersetuju Anwar Ibrahim bertanding di Kajang. Saya minta Suhaizan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari hal pilihan raya kecil ini, kita membincangkan berkenaan dengan pilihan raya kecil dan kita tidak membincangkan siapa itu menteri besar waktu ini. Dan dari segi meletakkan siapa itu menteri besar, dia mesti diputuskan di dalam majlis presiden yang mana di dalamnya ada beberapa anggota daripada tiga parti ini, iaitu PAS, PKR dan DAP. Setiap satu parti itu diketuai oleh presiden masing-masing. Jadi maknanya, apabila nak meletakkan seseorang menteri besar, dia mesti mendapat konsensus daripada ketiga-tiga ini. Setakat ini, Pakatan Rakyat belum lagi membuat putusan. Tapi daripada apa disebut oleh Datuk Rais tadi, seolah-olahnya Datuk Rais bersetuju nak meletakkan Datuk Seri Anwar itu sebagai menteri besar. Itu ini sebenarnya kita tak buat keputusan lagi. Dan sebenarnya saya kira
apa yang sebut oleh Arman tadi berkenaan dengan pengkhianatan itu, barangkali jawapan daripada Datuk Rais itu sendiri dah menyatakan bahawa pernah berlaku satu insiden di Selangor di mana Tan Sri Abu Hassan Omar pada waktu itu dia adalah menteri di peringkat pusat dan oleh kerana ada masalah di peringkat menteri besar Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib waktu itu berlakunya piara kecil yang serupa pada waktu ini. Pada waktu itu tidak berbangkit isu daripada pemuda UMNO yang menyatakan bahawa langkah yang dibuat oleh Tan Sri itu yang diminta oleh Tun Dr. Mahathir waktu itu satu benda pengkhianatan. Waktu itu tak wujud. Tapi bila melibatkan pembangkang, wujud. Seolah-olahnya saya nak sebut bila pembangkang ataupun Pakatan Rakyat yang buat, pengkhianatan. Tetapi kalau pemimpin UMNO yang buat, bukan pengkhianatan. Ini pada saya double standard lah kepada sikap itu. Dan saya sebutkan semula bahawa di peringkat awal kita oleh kerana benda ni agak terlalu taktikal. Jadi ianya memang tidak dibincang di semua peringkat. Dia hanya dibincang oleh peringkat tertinggi parti saja. Jadi apabila berlakunya insiden ataupun berlakunya peletakan jawatan adun Kajang ini, memang semua pihak terperanjat, termasuk lagi saya. Jadi pada waktu itu saya sendiri pun rasa tidak keharuan, tidak pasti kenapa ini berlaku. Tapi bila saya rujuk kepada pimpinan dan sebagainya, ada kemunasabahan di situ. Kenapa itu benda itu berlaku. Dan sebenarnya inilah yang berlaku di kalangan anak muda yang bercakap di dalam Facebook, yang bercakap dalam Twitter dan sebagainya, menggambarkan bahawa mereka tidak puas hati dengan perkara ini. Dan itu jugalah yang berlaku kepada sebahagian daripada pimpinan pemuda PAS yang tidak mendapat maklumat peringkat awal ini. Dan saya yakin kalau penjelasan ini dibuat oleh sebahagian daripada pimpinan pemuda PAS yang tidak mendapat maklumat peringkat awal ini, dan saya yakin kalau penjelasan ini dibuat oleh pimpinan penjelasan tidak rasmi mungkin pada hemat saya, Saudara Suhaizan sudah merasa lega dan boleh menerima hakikat bahawa tidak ada masalah untuk tidak ada masalah. Datuk ingin bersilah tadi. Bagi saya these guys are politicians, so dia akan cuba kadang-kadang bukan selalunya menegakkan benang yang terlampau basah. So bagi saya bila Lim Guan Eng mengatakan dalam PCD beliau, beliau tidak tahu menahu tentang apa strategi dan perlakuan yang sedang berlaku di Selangor. Lim Guan Eng ini bukan ahli jawatankuasa DAP, bukan naib presiden apa. Dia Secretary General. Dalam DAP, kalau saudara Suhaizan nak tahu, Secretary General is the most powerful position. And dia tidak tahu. So, di manakah katakan ada satu permufakatan tinggi? Tak ada. Nombor dua, dalam, sorry for UMNO, Barisan Nasional, kita katakan kita akan menang, fine, this is your political statement. Tapi saya bagi tahu apa yang sedang berlaku di ground reality. Kita tahu, walaupun 60% Melayu, tapi pengundi 60% population of Kajang Melayu, tapi dia punya voters 48%. Chinese, walaupun dia punya population dia 19%, voters dia 40%. Yang Indian 10%. Can you imagine? Then you still have 40% Chinese, about 10% Indian, and 48% Malays. Kita kena tahu, tsunami yang dia sebut tsunami China masih ada sekarang. Yang itu belum reda lagi. So to expect anything above 6% votes from Chinese is unrealistic. Very unrealistic. So sebab tu saya katakan, walaupun saudara kata akan ada satu, I think February 3 ni, ada satu political bureau meeting on the past, di mana dia akan buat satu ketetapan, mahu menyokong, saya rasa dia akan menyokong untuk calon Anwar sebagai kandidat. Tapi untuk menteri besar mungkin dia takkan buat waktu sekarang. Tetapi bila masa datang, percaya pada saya, PAS tidak akan membuat keputusan selain
daripada mengendorse Anwar sebagai Menteri Besar. Okey. Sebelum tu saya bagi laluan Arman ingin mencelah tadi suatu kita bercakap soal Dalam pengalaman isu di Barisan Nasional. Tan Sri Abu Hassan itu, kita lihat bila isu itu berlaku bila ada kes mahkamah berlaku. Dalam erti kata kes Kajang ini tidak ada kes yang berlaku. Barisan Nasional mengambil ketetapan apabila meletak jawatan ketika itu apabila ada kes di mahkamah. Okey. Tetapi dalam kes di Kajang ini tidak ada kes. Atas dasar apa mereka perlu letak jawatan? Jadi inilah saya ini bagi bukan tahu. satu bentuk pengkhianatan pengalaman Betul. Barisan Nasional. Kerana ketika itu Barisan Nasional sehingga hari ini kita membawa agenda, kita membawa prinsip, membawa pemimpin-pemimpin yang bersih dan berintegriti. Apabila ada pemimpin yang tidak berintegriti dan bersih, kita akan menyuruh mereka meletakkan jawatan dan sebagainya kalau ada kes mahkamah. Tetapi dalam isu Kajang ini tuan-tuan, saya lihat tidak ada masalah. Tak ada kes. Dan beliau letak jawatan hanya kerana Under nafsu performance. serakah Ya. untuk pastikan Anwar menjadi Menteri Besar. Sama ada suka dan kita perlu tahu apa itu perjanjian antara Anwar dan bekas wakil rakyat tersebut. Kita perlukan penjelasan yang jelas. Okey, apa pun saya nak mencelah. Ada pemanggil, kita pemanggil. ya, Kita ada kita pemanggil. pemanggil. Sekejap. Okey, hello. 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 Lama dia Okey, nanti terlalu lama. terputus Okey, barangkali. tak apa, kita boleh silakan. Silakan. Saya ingin sikit berkenaan dengan isu Tan Sri Abu Hassan Omar waktu itu. Dalam kes waktu itu sebenarnya Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib belum lagi dijatuhkan hukuman salah waktu itu. Tetapi Perdana Menteri waktu itu Tun Dr. Mahathir telah membuat satu tindakan menukar Menteri Besar waktu itu. Jadi itu maknanya ada satu kes belum berlaku lagi kesalahan, belum terbukti yang Muhammad bin Muhammad Taib ini bersalah, tetapi tindakan itu terbuat. Dalam hal yang berkaitan dengan Kajang ni sebenarnya adalah kita melakukan semua itu adalah kerana kita nak buat sesuatu yang lebih baik daripada kedudukan sekarang ini. Itu semuanya. Dan saya nak sebut berkenaan dengan muafakat dalam Pakatan Rakyat ini ya. Sebenarnya dalam muafakat ini begini sifat dia. Mana-mana adun yang telah dimenangi, mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri yang telah dimenangi oleh mana-mana parti politik, makanya parti itu berhak dari segi menentukan sama ada nak letak jawatan ke, nak tukar ke sebagainya, itu hak kepada parti itu. Itulah muafakatnya. Okey. Tetapi bila bercerita menentukan siapa Menteri Besar, barulah Itu cerita lain. parti itu cerita lain. Okey. Jadi dalam hal ini itulah muafakatnya. Dan dalam perbincangan di awal tu mungkin Datuk sebutkan macam mana pula Ling Guang Ain tak tahu. Sebenarnya ianya hanya perbincangan beberapa orang pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat. Kerana ia very technical. Kalau kita terlalu ramai berbincang, kita khawatir ianya akan menjadi sabotaj ke pihak luar. Jadi maknanya kita memang close meeting, tetapi muafakat itu maknanya Pakatan Rakyat ini dalam waktu itu PKR juga berbincang dengan PAS, PKR juga berbincang dengan DAP dan akhirnya apa yang berlaku di Kajang itu adalah satu muafakat dalam Pakatan Rakyat. Datuk, Bagi saya, maknanya beliau mengatakan di National TV pada malam ini secara umum Lim Guang Yin menipu. Okey. Itu apa yang dia sebut sekarang. Bukan Sebab begitu, dia bukan kata, begitu. can I finish? Kita beri laluan Datuk. Bila dia kata permuafakatan benda ni dijadi atas pucuk pimpinan yang paling tinggi. Lim Guang Yin is the highest in DAP. Maknanya Lim Guang Yin menipu. Itu yang disebutnya. Saya silap tu. Kita bagi laluan Datuk. Sekali lagi saya mengatakan bahawa keputusan di Kajang ini telah ditetapkan oleh individu-individu dalaman. Okey. Strategi itu telah dibuat oleh tak lain dan tak bukan Rafizi. Rafizi sendiri mengakui Ya. bahawa ini adalah strategi beliau dan beliau mengheret Anwar kepada permasalahan ini. Okey. Jangan sebut DAP, jangan sebut PAS. Kita tahu benda ni sebab Rafizi sendiri. Unless Rafizi berbohong. Dan maknanya sekarang siapa yang harus kita percaya? Okey. Lim Guang Yin kata tak tahu, linkage yang ada di PC, yang Rafizi kata. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam rancangan Lanskap dengan tajuk kami bawakan pada malam ini Langkah Kajang, dan saya petik antara yang terkandung dalam feedback ataupun komen-komen kali ini di harakahdaily.net ya, daripada Zul Sharif di Zul UKM Bangi.
Katanya di sini, belum pun SPR buat pengumuman rasmi dan tak sampai pun 24 jam. Ini pada 27 Januari yang lalu, peletakan Adun Kajang, si Anwar dah rebut jadi calon. Harakah Delhi jangan jadi tepuk air dalam dulang, tersimbah muka sendiri balik. Jangan hanya nampak pihak lain, Anwar lagi teruk, terus umum jadi calon. Mana lebih busuk dan lebih teruk. Jadi mungkin ini di kalangan penyokong-penyokong PAS sendiri, ya, memberikan pandangan yang agak tidak bersetuju dengan apa yang berlaku dari segi sokongan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin PAS. Jadi mungkin kita boleh terus tanyakan kepada saudara Suhaizan sendiri. Terima kasih. Saya memang nak sebut perkara ini. Pertama tadi saya nak jawab dulu yang Datuk Rais tadi ya. Dia kata bahawa saudara Lee Kuan Yew menipu. Sebenarnya begini cerita dia. Lee Kuan Yew itu tidak tahu taktikal itu. Tetapi dari segi konsep permuafakatan tu dia maklum. Cuma taktikal itu dia tidak maklum. Kerana hanya beberapa orang pimpinan tertinggi sahaja yang dilibatkan dalam pembincangan awal ini dan disetujui oleh mereka. Satu. Yang kedua dari segi ada sekelompok barangkali di dalam PAS, sebahagian mungkin pemuda-pemuda PAS, sebahagian daripada anak muda yang tak puas hati dengan perkara ini. Tapi saya sebut, kita dalam pemuda PAS terbuka. Even esko saya, saudara Sani Hamzan, even ketua pemuda Selangor, dia menyatakan tidak puas hatinya. Kepada saya, itu keterbukaan kita dalam pemuda PAS. Kita biarkan mereka memberi pandangan. Tetapi itu bukannya satu keputusan. Itu hanya pandangan. Keputusan akan dibuat selepas pembincangan secara rapi akan di antara pimpinan PAS ini, pemula pada 3 hari bulan dan selepas itu juga pemuda juga akan adakan pertemuan. Itu baru keputusan. Yang ada sekarang ini adalah pandangan. Kita meraihkan kepelbagaian pandangan di dalam PAS. Arman. Jadi pandangan saudara Suhaizan tadi mengatakan takut bincang ramai-ramai, takut ada bocor rahsia. Adakah mengatakan... Bukan bocor. Adakah saudara Suhaizan sendiri mengatakan ada sabotaj dalaman? Tidak. Suhaizan sendiri mengatakan tidak ada sekepakatan dalam pakatan itu sendiri. Tak, bukan begitu. Maksud saya begini. Kalau bincang terlalu ramai mengalim melibatkan pimpinan di peringkat negeri dan sebagainya, mungkin mereka akan berbual dan sebagainya, ia akan mendedahkan kepada resiko. Benda yang very strategik. Ini benda yang strategik. Sehinggakan kepimpinan tertinggi DAP pun tidak dipanggil dalam perbincangan ini. Tak, sebenarnya perbincangan itu hanya tempoh yang singkat. Okey. Jadi maknanya ada sebahagian saja yang terlibat dan mereka bersetuju. Bila mereka bersetuju atas konsep itu, so maknanya tak ada masalah. Mereka bersetuju, cumanya maknanya bukan semuanya dilibatkan. Tanyalah kepada Lee Kuan Yew apabila penerangan ini dibuat, tentu dia akan bersetuju juga. Sekali lagi saya nak tanya. Apabila perbincangan dibuat antara Datuk Seri Anwar dan kita tidak tahu dia bincang dengan siapa. Dan saya rasakan PAS Negeri Selangor juga tidak dibawa berbincang, betul? Begini, dan juga DAP Negeri Selangor juga tidak dibawa berbincang dalam keputusan yang dibuat oleh PKR itu sendiri. Sebenarnya begini, mesyuarat Majlis Presiden itu, saya adalah anggotanya. Anggota juga dalam mesyuarat tersebut. Mesyuarat tersebut adalah terdiri daripada wakil-wakil utama dalam Pakatan Rakyat. Mereka bincang. Sebelum memutuskan Datuk Seri Anwar sebagai calon, mereka berbincang dan konsensus dalam hal menentukan siapa itu calon, itu adalah hak di dalam parti yang telah menang, iaitu PKR. Dan adapun parti-parti lain boleh memberikan pandangan terhadap apa yang berlaku. Dan akhirnya, setelah dibincang itu, kesemuanya bersetuju bahawa meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai calon di Kajang. Dan saya nak tanya satu lagi benda. Adakah pihak Pakatan Negeri Selangor mengatakan tidak ada pemimpin di negeri Selangor untuk bertanding di Kajang? Adakah statement daripada saudara Suhaizan mengatakan tidak ada pemimpin yang berkaliber mewakili pakatan di Selangor untuk bertanding di Kajang? Adakah statement begitu? Pertamanya saya ucap terima kasih kepada saudara Aman sebab berminat dengan perkembangan Pakatan Rakyat di Selangor ini. Itu satu yang baiklah maknanya kan. Betul ya. Harap-harap lepas ni boleh join Pakatan Rakyat. Jadi sebenarnya begini, bukan tidak ada pemimpin yang layak untuk menjadi menteri besar. Okey. Kita sekarang membincangkan bukannya menteri besar kepada PAS, bukannya menteri besar kepada DAP dan juga bukan menteri besar kepada PKR. Yang kita nak cari sekarang ni adalah
menteri besar yang dibincangkan sekarang ni, yang diminati oleh ramai penganalisis politik termasuk Datuk tadi, adalah mencari menteri besar rakyat Selangor. Bila bercakap tentang menteri besar rakyat Selangor, tentulah mereka yang berpengalaman, telah terbukti kemampuannya, mereka lah yang layak untuk menjadi menteri besar. Dalam hal umpamanya, apabila selepas daripada pilihan raya yang lepas, sedangkan PAS waktu itu mempunyai kursi yang lebih, kita ada 15, DAP ada 15, dan di PKR ada 14, maknanya PKR ni adalah antara yang rendah. Tapi waktu itu, apabila kita melihat kepentingan rakyat Selangor yang memerlukan Tan Sri Khalid Ibrahim menjadi menteri besar, maka semua keseluruhan anggota di dalam Majlis Presiden bersetuju meletakkan Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai menteri besar. Dengan maksud bukannya tidak ada pemimpin, tetapi pemimpin yang sangat bersesuaian dengan rakyat Selangor adalah Tan Sri Khalid Ibrahim. Gambaran di situ memberikan saya isyarat bahawa secara tidak rasmi pemuda PAS dan juga PAS boleh menerima Anwar sebagai Menteri Besar Selangor. Akan dikupas lepas Okey, apa pun sebenarnya bagi rakyat ya, pandangan ini ya. antara rakan-rakan kita di Facebook yang mengatakan pandangan seorang rakyat, Hisham Rafaiz katanya, apa yang berlaku sekarang ini adalah politik yang tidak sihat, kelemahan sistem politik negara, dan dinyatakan sini sebagai pengundi yang berdaftar, beliau merasa tertipu. Dan salah satu daripada Twitter yang saya terima pada ketika ini daripada Azhari Rahman, dia kata di sini, Pakatan melacurkan demokrasi demi kuasa, alasan taktikal untuk kelangsungan politik. Apa ini? Mungkin Datuk sendiri boleh menjawab respon daripada Pakatan Rakyat melacurkan demokrasi negara. Datuk? Bagi saya, kita kena berhati-hati. Sebab apa yang kita sebut sekarang, dia macam pepatah Melayu kan, meludah ke langit, akan datang balik ke kita. Kita kena berhati-hati apa yang kita sebut. Suhaizan hari ini boleh berkata apa-apa. Tapi kita ingat bahawa apa yang telah kita dikatakan hari ini akan dikot oleh orang-orang yang lain. Kita tidak boleh bermain politik untuk politik semata-mata. Kita tahu Tan Sri Khalid, walaupun bukan semuanya sempurna, kita tahu manusia ini tak pernah yang ada sempurna. Mungkin Anwar berfikir dia itu anugerah Tuhan. Tapi selain kita tahu kita tidak mempunyai orang yang sempurna. Tan Sri Khalid, ikut kata Suhaizan, adalah orang yang paling baik untuk mengawal dan menjadi menteri besar. Pada waktu itu. Sekarang Tan Sri Khalid tidak lagi orang yang berkelayakan jadi menteri besar. Seperti apa yang beliau kata. Saya tak kata gitu. Okey, Suhaizan, kita kena, lagi saya berkata kan, kita kena berhati-hati apa yang kita sebut. Bila kita kata Tan Sri Khalid adalah orang yang paling sesuai pada masa itu, maknanya pada masa sekarang dia tak sesuai lagi. Itu maknanya kita kena harus ingat apa yang kita sebut. Dan kita harus also ingat bahawa kita boleh bermain politik, boleh main taktikal, boleh main strategi. Ramai yang kenal Anwar. Siapa itu Anwar Ibrahim? PAS adalah satu parti yang berpaksi kepada Islam. Kita harus berjaga-jaga. Sebab ayah saya adalah orang PAS. Dan dia selalu berkata, Masya Allah, PAS telah mula kehilangan apa yang sepatutnya mereka berpaksi. Kita jangan hilang. Don't drown in our political strategies and tactical strategies until we forget what is our character. That is PAS. We have to be very mindful. Okey, saya mencuba untuk sekali lagi kita nak beri peluang pada penonton kita untuk mengajukan soalan. Hello. 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 Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Lihat. Okey, silakan pandangan atau soalan ringkas dan padat. Yes. Saya hidup pada malam ini, perbincangan adalah pada dia kata, dia tak kata. Boleh tak kalau kita bincangkan pada malam ini adalah karakter as a pemimpin. Pada saya simple. Saya hidup di era 50-an sampai sekarang. Tetapi saya pandangan pada anak muda. Anak muda sekarang dipikirkan adalah, mereka fikir gini tau. Kalau pemimpin itu dia tidak lagi dia beri laluan apa sesiapa pada waktu. That is a tidaklah dynamic. Mungkin pada waktu itu dia sesuai, tapi sekarang dia tak sesuai. This is the jati diri yang anak muda sekarang nak daripada pemilihan. Boleh tak kita fokus kalau orang UMNO kata, orang Palestin kata, of course nak menang orang UMNO, orang PAN nak menang orang PAS, orang mana nak macam-macam nak menang masing-masing. But tak fikirkan apa ada di Kajang. Apa identiti Kajang? Atas hati Kajang dia, apa, what is it?
Okey, Cik Zaliha, Puan Zaliha. Ya. Suara Puan Zaliha agak terputus. Putus-putus. Jadi kurang jelas. Mungkin Ya. atau Boleh tak kita fikir masalah negara besar, kita fikir masalah kemulut yang kecil-kecil ni? Okey. Alright? Okey? okey. Okey. Jadi jelas Okey, itu terima sekali. kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Zaliha. Sekali lagi saya nak lontarkan kepada Datuk sebagai Isu orang panjang ni pentas yang kecil adanya. Ataupun boleh tak kita fikir kita angkat kerusi kedua-dua politician ini di kerusi negarawan dan melihat kepentingan yang lebih besar dan bukan hanya semata-mata siapa nak jadi menteri besar, itu mungkin apa yang diingini oleh Puan Zaliha. Dia masalahnya bila orang politik mula berbincang, mereka hanya melihat kepada kuasa DAP ataupun UMNO ataupun PAS. Mereka melihat kuasa sebagai agent change agent. Okay. When you have the power, you can change. I don't disagree with that. Saya bukan tidak bersetuju dengan matlamat itu. Tetapi kita kena ingat kepada prinsip-prinsip parti kita. Parti UMNO ada prinsip dia. Parti PAS ada prinsip dia. DAP ada prinsip dia. Kita harus ingat kepada prinsip parti kita. Okay. Jadi, bila benda berlaku macam sekarang ini, bila mana kita melihat satu pencaturan. The people of Kajang is just the pawn in the game. Okay. The one who plays the chess game is few people. Okay. And okay, I can also have a tissue box here and start crying like Rafizi did yesterday in the press conference. Okay. I can. Because I do care for my country. Okay. Malaysia is more important than Anwar Ibrahim or Najib Tun Razak. Okay. Malaysia is so important for us. This is our country. Sebelum kedua ahli politik kita menjawab, kenyataan Rafizi yang mengatakan memulakan dengan memohon maaf, satu. Yang kedua disebut oleh Suhaizan tadi for the higher good. Bagaimana Datuk melihat ini? Like I said, for him to minta maaf, he knows it is wrong. Memang benda apa yang telah dibuat tu salah. Which is good. Bagi saya, bila Rafizi mengatakan dia meminta maaf, bagus. Lepas minta maaf, mintalah dia tarik balik resignation dia. Minta yang adun Kajang tu, tarik balik resignation dia. Alasan dia for the higher good, Datuk. What is the higher good? Anwar Ibrahim jadi Menteri Besar, Tan Sri Khalid is doing a great job in Selangor. We all have to accept that. If, kalau kita tak, mungkin Suhaizan tak bersetujulah sebab dia kata, masa itu, Tan Sri Khalid sesuai. Okay. Okay, masa itu, saya repeat masa itu, Tan Sri Khalid sesuai. Maknanya masa sekarang, dia tak sesuai. Bagi saya, itu adalah merupakan statement yang very simplistic. Tan Sri Khalid setahu saya pernah berurusan dengan beliau. Beliau mempunyai satu karakter yang cukup bertanggungjawab. Sebab itu, bila beliau disuruh membayar 4 juta ringgit untuk sewa Parti Keadilan Rakyat Bangunan itu, beliau refuse. No. Don't mix party politics with the state government. So kita kena ingat, jangan saja letakkan bendera Malaysia di sini. Bendera Malaysia ada maknanya. We have to be, macam you kata, kenegarawaan. The statesman-like. Are we behaving like statesman-like now? Fighting. People are suffering. Harga naik, people are suffering. Benda naik, people are suffering. Are we focusing on that? Or I am going to go to Putrajaya? Anwar Ibrahim, this is my last statement. Anwar Ibrahim tidak pernah menyimpan janji beliau. Okay. Daripada zaman Ghaffar Babur lagi, saya tidak akan bertanding. Pop, esoknya dia bertanding. Sekarang pun saya tak bertanding. Pop, esoknya dia bertanding. Saya masa PRU 13, jikalau saya kalah, saya tidak dapat, saya akan pergi ke France jadi pensyarah. Pop, next day, oh tak ada, 40,000 Bangladesh dan blackout. Dan lepas tu dia kata, sekarang saya tak pernah sebut benda tu. Astagfirullahalazim. Berapa banyak penipuan dia kena buat. Takkan orang PAS tak nampak? Takkan orang DAP tak nampak? Takkan orang UMNO tak nampak? Takkan orang Malaysia tak nampak? This is what I am very, very surprised. Suhaizan. Okey, saya hormat pandangan Datuk Rais yang seorang penganalisis politik. Tapi cara dia bercakap tu lebih rapat dengan Arman daripada rapat dengan saya tu. Itu saya muskil sikit tu ya. Tapi tak apalah, itu pandangan dia ya. Okey, sebab banyak menekan Pakatan Rakyat dan tidak menekan UMNO Cuma saya sebut begini Tan Sri Khalid Ibrahim memang seorang pemimpin yang hebat, yang sesuai pada waktu itu.
waktu ini dia perlu dibantu waktu ini. Kerana ada beberapa kelemahan yang agak ketara. Jadi dia dibantu. Bantu tu dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Dewan Undangan Negeri. Mungkin menjadi ahli dewan saja, mungkin menjadi esko dan mungkin ada yang lain mungkin kali Tapi maknanya itu waktu ini Tan Sri Khalid Ibrahim memerlukan bantuan ini. Kerana cabaran-cabaran yang ada pada waktu ini sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan perkauman, isu agama dan sebagainya. Yang kita tahu bahawa Tan Sri ini memang seorang tokoh korporat yang hebat, tetapi dalam hal yang berkaitan dengan politik, dia perlu dibantu. Dalam masa penggal yang pertama dahulu, termasuklah sehingga selepas daripada pilihan raya lepas, isu itu tidak begitu ketara. Tapi selepas daripada pilihan raya, isu-isu yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan perkauman ini semakin kompleks dan memerlukan bantuan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Itu saya nak betulkan keadaan itu. Dan sebenarnya dari segi PAS, kita tidak lari daripada prinsip ini. Prinsip ada PAS sama kerana ianya diputuskan dalam muktamar. Dalam muktamar kita putus. Dan PAS ini adalah dipayungi oleh Majlis Syura Ulama. Majlis Syura Ulama adalah yang akan menegur jika PAS lari daripada landasan perjuangan yang sebenar yang sekarang ini dipandu oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Saya nak sebut, Majlis Syura ini tak ada dalam UMNO. Yang memayungi UMNO itu supaya UMNO tidak lari daripada landasan perjuangan UMNO itu. Jadi saya nak bagi tahu UMNO, kita tidak pernah lari dari landasan perjuangan kita. Sejak ia ditubuhkan, perjuangan alih batak itu kekal. Tetapi berbeza dengan PAS, dahulu melaungkan akan menubuhkan negara Islam. Hari ini telah berubah kepada negara kebajikan. Tetapi tidak ke mana. Dan hari ini juga secara jelas, Suhaizan mengatakan kepimpinan Pakatan Negeri Selangor lemah. Kepimpinan di bawah Tan Sri Khalid Ibrahim lemah. Tan Sri Khalid Ibrahim perlukan bantuan. Kalau perlukan bantuan, kenapa Anwar pula nak kena jadi calon? Macam saya bagi tahu, tidak adakah calon-calon yang berkaliber di negeri Selangor? Sekali lagi, Pemuda PAS Pusat, Ketua Pemuda PAS Pusat menyatakan kepincangan pakatan di negeri Selangor. Dan saya nak bagi tahu kepada Suhaizan, kalau nak bersama Barisan Nasional UMNO, sila jumpa saya dan saya sedia berikan peluang kerana kami tidak pernah lari pada asas perjuangan. Datuk. Dan we also know that Tan Sri Khalid boleh mendapat sebanyak bantuan that he require. Currently pun Anwar Ibrahim tu economic advisor kepada Tan Sri Khalid. Azmin Ali pun ada dalam adun. Kita tahu, kita tak payah lari daripada real problem. The real problem is Azmin Khalid. That is the real problem. Now, Anwar ni tersepit. Dia tak boleh kepada Khalid ataupun dia tak boleh kepada Azmin. Kita tahu Azmin telah bertungkus lumus dan sacrifice, berkorban begitu banyak kepada Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan Rakyat dan juga Pakatan Rakyat. Kita tahu benda tu. Azmin Ali adalah merupakan strategis yang praktikal. Rafizi ini strategis yang macam university, intellectual. Sebab tu dia mudah menangis. Tapi yang Azmin ni strategi yang praktikal. Dia tak pernah menangis. Dia begitu cekal. Dia tahu apa yang dia buat. Dia membuat pencaturan politik yang cukup bijak. Kalau saudara-saudara mengatakan saya lebih condong kepada Barisan Nasional, saudara-saudara tidak tengok before this on TV I appear. Saya mengatakan UMNO mempunyai masalah. Barisan Nasional mempunyai masalah. Banyak masalah yang harus kita Barisan Nasional harus tengok, buat muhasabah and baiki. This is the reform UMNO, reforming UMNO. Dia ada macam-macam cara reform. Anwar dulu tahun 1982 bila dia mengatakan, bila Mahathir announce dia masuk UMNO, dia mengatakan apa? Saya soal dia, why did you enter UMNO masa itu? Dia jawab dia, kita kena memotong permata dengan permata. Itu jawapan Anwar. So Anwar masuk UMNO untuk reform. Rupa-rupanya dia lebih memerlukan reform. Saya tidak mengatakan PAS atau DAP. Cuba dengar betul-betul ya. Saya tak apa-apa tentang DAP, tak kata apa-apa tentang PAS. Saya hanya banyak mengatakan tentang Anwar. Sebab Anwar ini adalah merupakan orang yang begitu mengkucar-kacirkan Malaysia. Kita tahu, Karpal Singh sendiri mengatakan dia harus taubat
Kalau saudara Suhaizan ingat. Chandra Muzaffar mengatakan unmitigated disaster for Malaysia. So ini adalah tokoh-tokoh Chandra Muzaffar, suatu ketika dulu Deputy President of Keadilan. Karpal Singh masih pengurusi DAP. Kita harus berfikiran terbuka. Sebab tu saya ajak supaya UMNO dan PAS berfikir kembali. Kita mempunyai satu syahadah. Syahadah kita tak berbeza. Mungkin manhaj kita berbeza sedikit. Cuba berfikir supaya macam mana yang satu syahadah ini yang kita ikut, kita dapat juga rapatkan kita antara PAS dengan UMNO untuk for the people. Okey. Saudara Suhaizan, tadi Datuk Rais ada menyebutkan bahawa hanya menunggu masa. Bila tiba waktunya PAS akan endorse, akan memaktubkan, mengabsahkan Anwar Ibrahim itu sebagai Menteri Besar. Saudara pula mengatakan bahawa pada peringkat ini kita tidak timbul perbincangan soal siapa Menteri Besar. Cumanya soal siapa yang menggantikan kerusi DUN itu. Adakah nanti bila tiba waktunya saudara akan bertegas bahawa ia tidak mungkin Anwar Ibrahim tetapi orang lain dalam konteks itu, ataupun hanya patuh sami'na Sebelum wa tu saya ata'na minat dengan Arman tadi dia kata UMNO ni tidak lari daripada landasan perjuangan. Untuk makluman Arman pun tahu dulu UMNO memperjuangkan Melayu. Melayu ini sekarang ni diswastakan kepada Perkasa. Yang dulu Arman adalah orang kuat Perkasa. Sebahagian daripada perjuangan Melayu itu dah swastakan kepada Perkasa. Okey, itu sikit. Dari segi Menteri Besar ni Arman gelak tu dia nak jawab. sebab dia dulu orang kuat Perkasa. Saya kenal dia kerana dia orang kuat Perkasa dulu. Okey. Dan yang seterusnya adalah saya nak sebut bahawa dalam hal yang berkaitan dengan jawatan Menteri Besar ini yang sangat diminati oleh saudara Aman dan juga Datuk dalam hal-hal berkaitan dengan Menteri Besar ini saya sebut bahawa saya selaku Ketua Muda PAS, kita tidak ada kuasa untuk menentukan semua ini. Yang boleh adalah muafakat dalam Pakatan Rakyat. Makanya nantinya akan dibincangkan rasionalnya itu dan ini dan sebagainya, berbagai angle akan dibuat dan muafakat ini akan dibuat. Bukannya bila kita masuk itu kita pasti kita sokong, tidak. Kita akan bagi. Kita akan lihat rasionalnya, kemunasabahannya, kepentingan pada waktu ini, cabaran-cabaran politik waktu ini. Saya nak sebut di Selangor sebenarnya masyarakat dia cukup terbuka. Apa yang kita tawarkan dalam pilihan raya lepas, apa yang kita telah deliver tahun lepas, kalau kita deliver tahap itu saja, rakyat Selangor akan tolak. Maka sekarang ini kita kena gandakan usaha itu. Itulah jadi mencabarnya. Kerana orang Selangor ini terbuka. Dia tidak tertutup pemikirannya. Mereka nak yang lebih. So, kita kena deliver lebih banyak, lebih baik, lebih berkualiti. Sebab itulah kita perlukan pemimpin yang membantu kerajaan negeri Selangor ini. Yang saya ingin tanya pada Suhaizan adalah kenyataan yang pemuda PAS keluarkan agak tegas, mengatakan memerlukan penjelasan sejelas-jelasnya. Tapi nada Suhaizan pada malam ini selepas mungkin diperjelaskan, lunak dan boleh menerima. Apakah penjelasan yang melunakkan kekerasan pemuda PAS sebelum ini? Sebenarnya begini, waktu itu maklumat tidak ada dan sebagainya kan. Itu adalah pandangan daripada grassroots, daripada berbagai-bagai angle waktu itu. Dia sebenarnya begini. Saya sebut tadi, cabaran di Selangor ini besar. Okey. Pertama dia ada dua. Yang sebelum ini tidak dipahami oleh pemuda PAS. Dia ada dua. Satu dari segi kewangan Selangor. Itu telah terbukti Tan Sri Khalid Ibrahim mampu untuk meningkatkan reserve kerajaan negeri Selangor. Tetapi dalam hal yang berkaitan dengan politik ini, Tan Sri Khalid Ibrahim perlu dibantu untuk melaksanakan tugas ini. Kalau hanya mempunyai kewangan yang banyak, tetapi masalah politik ini tidak ditadbir urus dengan baik, kita khawatir kita khawatir apa yang berlaku di Kedah, apa yang berlaku di Perak akan berulang kembali di Selangor. Sebab itulah kita menerima pandangan bahawa Datuk Seri Anwar perlu menjadi calon di Kajang. Arman. Jadi sekali lagi saudara Suhaizan mengatakan Barisan Nasional semakin kukuh dengan merampas kembali Kedah, dengan merampas kembali Perak, dan ini menunjukkan Barisan Nasional ini konsisten dalam perjuangan dia. Dan saya nak bagi tahu sekali lagi, beliau mengatakan Tan Sri Khalid Ibrahim perlukan bantuan. Sekali lagi beliau menunjukkan secara jelas Pakatan tidak boleh memimpin negeri Selangor. Dan adakah Suhaizan mengatakan secara jelas mengatakan Tan Sri Khalid akan diturunkan mempunyai menteri besar baru? Jadi ini soalan yang saya nak tahu daripada saudara Suhaizan. Mudah saja. Bila dibantu akan kuat.
maka di situlah Arman perlu masuk Pakatan Rakyat. Datuk, ya, isu yang ditimbulkan di luar adalah pengkhianatan seperkara. Yang kedua pembaziran, ya, kemudian kredibiliti. Namun begitu akhirnya semua ini akan dipulangkan kepada pengundi-pengundi di Kajang. Apa yang boleh Datuk sebagai pemerhati politik melihatkan, kerana Saudara Suhaizan mengatakan bahawa masyarakat pengundi di Selangor ini terbuka. Bagaimanakah perbincangan kita ini yang diperhatikan oleh pelbagai pihak ni? So, ada yang khususnya di atas pagar. Apakah yang telah kita ubah malam ini dinamikanya kepada pengundi atas pagar yang sedang menonton pada malam ini? Dalam konteks Kajang, bagi saya ikut dia punya racial stuff and everything, saya rasa mungkin ada reduced majority untuk Anwar Ibrahim. Tapi dia akan menang. Sebab realiti politik semasa China, no way. Orang Melayu kita, also no way for time being. Mungkin 50-50, tapi ada reduced majority. Saya teringat kepada General Powell yang pergi ke United Nations dan memberitahu kepada United Nations tentang weapon of mass destruction di Iraq. Sebab itu kita harus serang Iraq. Kita harus bom Iraq. Macam mana Rafizi mengatakan kita harus menukar Menteri Besar sebab macam saya kata kita kena membantu melalui menukar sebab satu ancaman yang besar akan datang di mana Najib akan diturunkan, orang Mahathir akan naik. Wow, this is Lion King. If you look at the movie Lion King, siapa-siapa yang pernah tengok, dia ada satu cerita, satu karakter Uncle Scar. Cuba tengok kepada Uncle Scar ni. Itulah dia. Saya masih mengatakan, saya tidak kata apa-apa tentang PAS, tidak kata apa-apa tentang DAP, masih saya mengatakan tentang Anwar. Anwar character is Uncle Scar. Be prepared. Okay. You have to be very careful. Okay, Suhaimi. Ya, apapun sebenarnya saya dalam kemelut N25 Kajang ini, PAS sebenarnya seperti yang telah saya wawarkan, kongsikan pada peringkat awal tadi, telah pun melahirkan rasa kecewa terhadap pemimpin PKR Selangor yang mengamalkan agenda politik egois dan besar kepala dengan membelakangkan PAS dan DAP Selangor dalam membuat kerja mereka di Selangor. PKR Selangor berlagak seperti bos besar yang boleh mengambil apa saja tindakan politik yang menguntungkan mereka. Itu kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh Dewan Muda PAS. Ya, pastinya perkembangan di Kajang ni akan semakin menghangat dengan siri-siri kenyataan yang akan dikeluarkan oleh kesemua belah pihak. Nak sebut dua belah pihak, ada 3-4 pihak yang akan buat kenyataan. Nanti kita ucapkan terima kasih kepada Arman, Datuk Rais dan juga Saudara Suhaizan. Mudah-mudahan kita datang lagi nanti bila semakin menghangat tentang Kajang ni. Dalam waktu terdekat. InsyaAllah. Jadi insyaAllah minggu depan juga kita akan jumpa lagi dalam jajaran rancangan Lanskap insyaAllah. Jadi sekian saja. Assalamualaikum. Selamat menyambut tahun baru Cina. Xin Nian Kuai. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.